Dulu tak bergaduh pun. Duk cucuk sampai hari ni tak settle. Duk bagi settle macam-macam ni. Bawa jumpa duduk sekali, gaduh juga. Bukan kata sekarang orang menyatukan Sunni dan Syiah. Daripada dulu orang cuba, sampai hari ni tak selesai-selesai. Sebab ada sentimen yang dimain-mainkan. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, taufik dan limpahan rahmat kasih sayangnya. Allah pilih kita untuk bersama pada pagi ini. Idza ahabballahu syai'an assalahu. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikannya madu. Wa ma'assalahu ya Rasulullah. Sahabat Nabi tanya, apakah madu itu ya Rasulullah? Maka Nabi memberitahu yang dikatakan kalau Allah cinta dan kasih kepada seseorang diberikan madu itu adalah Allah akan yuwaffiqu bihi amalan salihan. Allah akan bagi taufik. Taufik ni dia seolah-olah macam pendorong, macam pertolongan, seolah-olah orang yang tak nak buat baik tapi Tuhan atur bagi jadi baik. Kita susah nak bangun datang ke solat, ke tempat solat, tapi seolah-olah macam Tuhan nak bagi kita jadi hujung usia kita ni geng surau, contohlah bagi muda. Kita dalam muda-muda jauh daripada masjid, tiba-tiba hujung usia Allah bagi ar-rijal qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hati kita terikat dengan masjid. Taufik. Kalau Allah sayang seseorang, kata Nabi, Allah akan baginya madu. Madu tu digambarkan satu benda, bukan madu kahwin lebih tau. Madu tu digambarkan kemanisan yang Allah atur dengan begitu cantik. Kemudian lepas yufiqu biha amalan salihan, thumma yuqbidhu. Selepas Allah bagi kita jadi orang baik, Allah cabut nyawa. Tengah duk baik, cabut nyawa. Sebab itulah kita pernah dengar banyak cerita orang meninggal sedang salat, orang meninggal di Baqi'. 70 tahun duduk dekat Malaysia, pergi umrah, meninggal di Baqi'. Ada. Sesungguhnya Allah berjual beli, membeli kepada mereka, jual beli kepada mereka. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah jual beli dengan mereka syurga. Mereka boleh bagi apa? Duit kah? Masa kah? Pengorbanan apa? Dia bagi nyawa. Kita tengok makam itu sesuai dengan tulisan hot di atas itu. Jadi ada benda yang sengaja Allah cipta peristiwa membenarkan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga kita ni tergolong di kalangan orang yang membenarkan janji-janji Allah. Menjadi bukti bagi orang. Kata Imam Munawi, kalaulah ramai orang berpendapat dengan kematian itu, orang menyebut itu orang yang baik, maka saksikanlah itu orang yang baik. Orang meninggal dalam masjid tak semestinya baik. Betul tak? Ada orang meninggal sebab nak curi di masjid, meninggal. Tapi biasanya kalau tengah sembahyang orang kata baiklah. Sebab itu bila majoriti mengatakan orang ni mati baik, kebiasaannya orang itu orang yang baik. Jadi insya-Allah semoga kita ini duduk dalam kelompok orang-orang yang baik. Dalam Quran 1/3 Quran adalah cerita. 1/3 Quran cerita. Surah-surah Makkiyah banyak cerita. Orang baru nak dapat agama kena banyak cerita. Sebab itu tadika cerita. Dalam Quran ada bab hukum hakam tapi tak banyak. Kalau kita kata Quran adalah kitab hukum, tak ada. Hukum ada lebih kurang ayat secara direct 80 ayat sahaja. Ayat secara indirect, tak secara langsung 500 ayat. Ini kata Syekh Muhammad Abdul Wahab Khalaf, ulama usul fiqh. Tak banyak, tapi Quran dia message. Dia cerita as-sama, langit, al-ard, bumi, al-bar, daratan, al-bahr, lautan. Dia cerita malam, siang, an-nahar, asy-syams, al-qamar, macam-macam cerita. Binatang, an-naml, al-nahl,
lebah, laba-laba, al-ankabut, laba-laba, semut, ba'udah, nyamuk. Dia cerita macam Quran. Apa lagi? Al-baqarah, al-fil, binatang. Pokok-pokok, al-watin, al-zaitun, al-a'nab, al-nakhlah, kurma, anggur, at-tin, al-zaitun. Ini Quran dia mesej. Tu kita seronok baca Quran. Ulama sebut baca Quran macam kita masuk dalam laut. Nelayan pergi ke dalam lautan, makin dalam lautan makin banyak benda kita dapat, makin banyak ikan kita dapat. Lagi banyak afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah law jadu fihi ikhtilafan katsira. Siapa yang banyak bertadabbur Quran, maka dia tengok banyaknya kehebatan Quran, tak banyaknya perselisihan. Sesungguhnya Quran ini satu kitab yang benar. Bila kita baca Quran, tergantung kepada kita. Kalau kita setakat nak cari an-in-un ban bin-bun, an-in-un ban bin-bun lah. Tapi kalau kita mendalam, seronok dengan Quran. Jadi hari ini kita nak sambut Hari Malaysia, kita pun bagi tajuk nikmat penyatuan. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita duduk dalam bumi Malaysia, Allah bagi nikmatnya banyak. Allah bagi nikmat yang sangat-sangat banyak. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Dalam surah Al-Fajr Allah memberi pesan, apabila manusia itu Allah bagi kepada dia nikmat, maka dia kata Allah muliakan dia. Dia kata Allah muliakan dia. Kemudian manusia juga wa amma idza mabtalahu Allah uji dia, faqadara alaihi rizqahu. Ada satu masa Allah bagi nikmat banyak, ada satu masa Allah faqadara. Tuan-tuan pernah duduk dalam bumi Malaysia, duduk kat kampung ceramah contohnya, tetapi ceramah kat kampung balik, zaman-zaman getah tengah harga naik, dia kata ustaz nikmat ni, Allah muliakan kami ni. Hari ni masuk kampung ceramah, Ustaz getah turun harga, saya kata istighfar banyak-banyak. Faqadara, dia bukan fana qasa dalam bahasa Al-Quran. Kalau Allah bagi fana'ama, Allah bagi nikmat, lawan bagi fana'ama, Allah sebut fana qasa, kami kurangkan rezeki. Dalam bab rezeki dalam Quran jarang sebut kami kurangkan rezeki. Jarang. Disebut faqadara, kami cukup-cukupkan. Kita buka surah An-Najm. Kita tengok dia sebut annahu huwa amata wa ahya. Kami jadikan kamu ini mati, lawannya hidup, ahya. Kami jadikan lidzakari wa untha. Kami jadikan kamu lelaki, lawannya perempuan. Kami jadikan kamu itu wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu huwa lidzakari wa untha. Lalu betul Quran kata wa annahu huwa aghna. Okey, aghna. Kami jadikan kamu itu kaya. Lawan dia tadi hidup lawan mati, laki lawannya perempuan. Quran kata kami jadikan kamu aghna, kaya. Lawan dia tadi miskin. Tuhan kata aghna itu apa? Cukup-cukup. Ada hari Allah bagi nikmat banyak, ada hari Allah sengaja cukup-cukupkan untuk kamu. Kenapa dalam bab rezeki Allah jarang sebut kami kurangkan? Allah nak bagi tahu Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Hari ini Allah bagi lebih, mungkin ada hari Allah cabut. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Hari ini orang cerita tentang negara, tentang ekonomi, moratorium nak habis. Bila tuan-tuan, kita pun risau. Orang pakat duit jual tanah, orang pakat duit jual rumah. Dia duk bawa kereta ni, dia tak bayar lagi ni. Dia main bulan depan nak kena bayar, dia jenuh. Orang mula duk jual kereta. Li'ila fi Quraisy, Allah sebut Quraisy, kelebihan Quraisy. Rihlat asy-syita'i was-sayf, kedudukan dia strategik. Duduk tengah-tengah, musim sejuk pergi ke Syam, musim panas pergi ke Yaman, boleh pergi. Boleh bergerak. Ekonomi ni kalau tak bergerak tak jadi. Betul. Quran sebut nak keluar takut, nak berniaga takut, berniaga masih lemak tak boleh keluar. Kesian makcik-makcik. Orang penjajah-penjajah yang miskin, yang hari ni kadang-kadang terpaksa menanggung, tak boleh keluar waktu musim PKP. Tuan-tuan tengok sedih dia.
Saya ceramah dekat hospital, saya cakap baru ni, kemarin dekat hospital Jasin, saya cakap macam mana orang frontliner ni bagi makanan. Sampai doktor-doktor cakap, kami ni kalau boleh tak nak bagi makanan, sepatutnya bagi makanan kepada penjajah-penjajah yang kes bagi makan pagi, kes petang makan petang. Kami makanan terlalu banyak, dia kata. Doktor cakap. Orang terlepas pandang. Tuan-tuan, li'ila fi Quraisy, ila fi rihlat asy-syita'i was-sayf. Pergerakan manusia alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Kempen negara itu adalah membiarkan, menjadikan manusia itu kenyang perut mereka. Dengan ekonomi kenyang perut mereka, wa amanahum min khawf, dan aman daripada ketakutan. Itu yang perlu bagi negara, mana-mana tempat, menjadikan orang rasa tenang dan damai. Itu kempen mana-mana tempat. Dan Nabi beritahu, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila bagi nikmat, nak bagi kita ini kenyang, bagi nikmat nak bagi kita ini hilang daripada ketakutan. Jadi hari ini Allah bagi satu-satu nikmat yang Allah bagi kepada kita, namanya penyatuan, ittifaq. Saya tanya lah tuan-tuan, bersatu ni bukan parti bersatu. Bersatu ni, bersatu manusia ni, adakah boleh bersatu ke semua kita? Boleh tak kita semua ni bersatu tanpa ada pecah langsung? Boleh? Semua bersatu elok, tak pecah, tak ada pecah langsung. Boleh? Kan kita ada kempen kan, ceramah, tuan-tuan, wa'tasimu bihablillahi jami'a, ikatlah dengan tali Allah, kita panggil. Boleh tak berlaku ni? Jadi semua orang kena duduk bersatu satu-satu. Macam mana? Semua orang kena duduk dengan satu tim sahaja. Boleh tak kalau satu tu tak berapa nak satu tim, dia keluar sikit? Boleh tak? Boleh berlaku tak keadaan ni? Berlaku lah hari ni, berlaku. Betul tak? Hari ni berlaku, tak ada berlaku. Berlaku ni start bila? Tuan-tuan, boleh tak kita semua bersatu? Boleh. Tapi adakah bersatu ni akan menjadi sesuatu yang pasti berlaku, tidak ada perselisihan sampai yaumul qiyamah? Mustahil. Setuju tak saya kalau saya sebut mustahil? Perselisihan akan berlaku sampai bila? Sampai bila-bila? Siapa yang bagi tahu? Siapa yang bagi tahu? Nabi bagi tahu. Nabi bagi tahu. Sebelum Nabi bagi tahu tu, Nabi bagi tahu zaman Nabi. Saya bagi tahu contoh. Jangan kata zaman sekarang. Zaman Nabi, Nabi ni Nabi Adam. Nabi Adam, Nabi penyelamat, penyatu bagi manusia. Yang ni kata A, yang ni kata B. Fa in tanaza'tum bi syai'in farduhu ila Allah wa Rasul. Nabi kata, tak payah bergaduhlah, jawapan dia adalah C, semua C. Sebab apa? Sebab Rasulullah setuju. Dia pemutus keputusan, siapa pun tak boleh nak lawan. Okey, itu Rasulullah. Tu pun pada zaman Nabi, berlaku tak perselisihan? Berlaku juga. Dan Nabi memberi isyarat beberapa perselisihan yang memang sukar untuk disatukan. Ada benda boleh kita sepakat, ada benda tak boleh kita sepakat. Ada. Nabi kata, la yusalliyan Nabi, jangan kamu salat, la yusalliyan al-asr, jangan kamu salat asar, melainkan di Bani Quraidah, satu tempat penduduk Bani Quraidah. Sahabat Nabi pergi berjalan, jalan, waktu asar nak habis. Okey, jangan kamu semayang, melainkan waktu itu sampai dekat Bani Quraidah. Dia pun waktu nak habis dah, nak habis dah ni. Tapi Nabi kata jangan semayang asar melainkan dekat Bani Quraidah. Dia pun pergi, tak sampai lagi Bani Quraidah, tak sampai lagi.
Maka sahabat Nabi ada buat keputusan, kita kena semayang siap-siap sekarang ni, walaupun tak sampai Bani Quraidah. Ada sahabat kata, tak boleh, Nabi suruh semayang asar dekat Bani Quraidah, kena pergi sana dulu, kena pergi sana dulu. Mereka pun jalan-jalan, ada berhenti semayang dulu walaupun tak sampai Bani Quraidah. Ada yang tak semayang, dia sampai dekat sana dah habis waktu baru semayang. Peristiwa ini sampai dekat Nabi. Cantiklah sebab ada Nabi, senang dulu, tak tahu apa-apa masalah, tanya Nabi. Maka sampai kepada Nabi, Nabi pun bagi tahu. Nabi pun senyum, Nabi tak bagi tahu A betul, B pun betul. Nabi diam. Nabi diam. Yang A, dia faham Nabi suruh cepat-cepat pergi ke Bani Quraidah, cepat-cepat. Kalau tak sempat, semayanglah. Kalau dah waktu nak habis, semayanglah. Yang B pula faham Nabi suruh semayang, tetap juga dekat Bani Quraidah. Dua-dua betul. Nabi nak bagi syarat, Nabi diam perkara tersebut. Nabi nak bagi syarat, ada benda yang membuatkan kamu akan berselisih, ada benda yang dimaafkan. Sebab itu ada benda-benda yang berlaku sehingga pada zaman sahabat Nabi, Nabi tuan-tuan, Nabi duduk diam. Nabi duduk, tengah duduk, kita baca Madinah, Aus Khazraj, penyatuan Aus Khazraj. Kempen Nabi nak bersatukan semua orang. Sebab ittifaq, menghimpunkan manusia itu satu kebaikan yang subhanallah. Menyatukan kaum muslimin, satu benda yang sangat baik. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Aus Khazraj. Konfrontasi 100 tahun bergaduh, Nabi satukan. Ansar, Muhajirin, Nabi satukan. Satu benda yang baik. Tapi Nabi bagi isyarat. Nabi kata, contoh, innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid. Ini hadis Nabi, Nabi sebut dengan clear. Sesungguhnya selepas daripada kewafatanku, Nabi cakap, Nabi bagi hint, Nabi bagi hint, selepas daripada kewafatanku kamu akan menyaksikan perselisihan faham yang banyak. Nabi dah cakap lah. Sahabat Nabi tengah duk baik ni. Tuan-tuan duduk dalam surah An-Najm, tengah duk baik. Okey, naik basikal sekali, breakfast sekali, enjoy, kawan baik, Muhajirin dengan Ansar, bagi duit, bagi tapak, bagi tempat bisnes, ada sebahagian tawarkan isteri, macam-macam, punya baik. Tiba-tiba Nabi cakap, selepas kewafatan aku, kamu akan tengok perselisihan faham yang banyak. Mula sahabat tengok kiri kanan, kita nak gaduh lah. Contoh lagi, contoh, cucu Nabi ada 2 orang, ada ramai, bukan 2 orang, tapi famousnya 2 orang tu lah. Dia kata, inna hadhil walad, ini anak aku, waladi. Siapa dia? Hasan. Dia naik kuda belakang Nabi. Nabi buat macam kuda tu. Nabi juga suka main dengan cucu dia. Cucu duduk belakang, Nabi naik. Omar masuk. Omar kata, Omar bergurau dengan Nabi, kita tak boleh dah bergurau perkataan ini. Naik Omar dia bergurau, dia naik kuda tu, kita tak boleh nak cakap dengan Nabi macam tu. Tapi Omar dia dengan Nabi baik, bergurau, anak tu naik kuda tu. Nabi pun cakap, jangan tengok pada kuda, tengok pada penunggang kuda. Dia akan bawa kuda tak lama lagi menjadi penunggang yang hebat. Nabi doa untuk Hasan, dan terbukti pada zaman dia, dia boleh bawa kuda daripada bawah perut kuda. Sini mungkin ada kaki-kaki naik kuda, ada? Game kuda tak ada, dia main kuda ni, dia pada bawah perut kuda, hebat. Dan Nabi cakap, dia, inna hadha sayyid, tuan ini akan, Nabi cakap, meneraikan pertelingkahan fi'ataini baina 'azimataini, 2 kelompok Islam yang besar. Nabi bagi syarat, dia akan meneraikan pertelingkahan 2 kelompok Islam yang besar. Apa kita faham?
Kalau dalam surau kita, dalam satu negeri, ada 2-3 orang jenis perangai tak mau join dengan kita, jenis perangai tak nak duduk dengan kita sekali, okey, tapi Nabi bagi isyarat seolah 2 kelompok Islam yang besar. Sahabat Nabi tak nampak lagi benda ni, tak nampak lagi. Banyak lagi isyarat-isyarat lain. Saya nak sebut, kita sebut sebelum cerita penyatuan, saya tak dulu pertelingkahan ni, biar kita faham, baru kita faham. Kalau tidak semua pakat kata oh seronok saja, tapi kita tak faham ada sebab, ada benda yang membuatkan benda itu berlaku dalam sejarah. Nabi wafat. Nabi wafat waktu itu semua okey. Ada tak perselisihan? Ada. Tapi orang tak bergaduh melampau. Sebab itu tuan kalau baca tanda-tanda munafik, ayatul munafiqin salat. Betul. Ayatul munafiqin salat. Tapi kalau kita baca riwayat Ibnu Umar, dia kata arba'ah. Tanda-tanda munafik bukan 3, dia tambah lagi satu riwayat 4 sebagai contoh. Idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajara. Tanda-tanda orang munafik itu dia tambah lagi satu riwayat. Satu kata cakap bohong, amanah khianati amanah, janji tidak tepati. Satu lagi dalam riwayat Ibnu Umar hadis sahih menyebut apabila dia bertelingkah, dia bergaduh, dia berlebih-lebihan. Macam mana? Jadi bila Nabi wafat, orang gaduh, ada gaduh. Antaranya persilihan, tentang pergi umrah Thaqifah Bani Sa'adah, betul? Thaqifah Bani Sa'adah, sebelah kanan Masjid Nabawi. Satu tempat lepas Nabi wafat, tengah buat perjanjian siapa nak ganti khalifah, Abu Bakar kah, Omar kah, ataupun golongan Ansar, Sa'ad bin Ubadah. Dah mula masuk bab siasah, masuk bab politik. Besar. Waktu itu orang Ansar kata, kami Madinah, mana Ali, mana Abbas bin Abdul Muttalib, mana Abdullah bin Abbas, Ahlul Bait Nabi duduk kat rumah. Dan kita kalau baca tuan-tuan Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, At-Tamhid Ibnu Abdul Bar, clear sebut Nabi wafat, Nabi dikebumikan 2-3 hari selepas Nabi wafat. Tuan-tuan kalau baca bab kita Maulid Nabi kan, biasanya kita baca bab kelahiran Nabi, ataupun kita akan penceramah akan cerita tentang macam mana Nabi wafat. Habis Nabi wafat kat situ. Kalau boleh kita sambung sikit, macam mana Nabi wafat, siapa salat jenazah untuk Nabi, siapa mandikan jenazah untuk Nabi, macam mana keadaan nak mandikan jenazah untuk Nabi. Pasal apa sahabat Nabi macam tak senang duduk, siapa nak masuk tempat mandi. Tuan-tuan, nak masuk tempat mandi bukan semua orang, betul? Anak kita mati, kawan kita mati, jemaah kita mati, ada orang urus jenazah, dia kena tengok siapa nak masuk, betul? Kena tengok, jangan biar semua orang, tak ada ramai-ramai. Sebab nak buka aurat kawan tu, kita tak tahu apa kat badan dia. Jemaah kita seorang ni dia bermusuh dengan seorang lagi jemaah, jadi kita pun nak bagi dia masuk ke tempat mandi. Kita yang urus jenazah, waris bagi amanah dekat kita. Kita nampak, oh kawan ni waktu duduk hidup dulu duduk bergaduh dengan dia, kita pun boleh cakap tak apa Haji Nah, cukup dah kot 5 orang. Contoh, boleh. Kita takut dia masuk, dia duduk tengok, balik dia keluar. La tasubul amwat, tidak boleh mencerca orang mati. Tapi itu cara nak menutup. Siapa mandikan Nabi? Kenapa hanya 5 orang? Kenapa ditambah 6 orang? Berebut tak sahabat Nabi nak mandikan jenazah Nabi? Waktu itu ada tim urus jenazah Nabi, ada tim nak pilih siapa ganti khilafah. Waktu itu ada perselisihan, tapi tak bergaduh sebab masih lagi baru. Zaman Omar tuan jangan kata lah, Omar ni dia strict. Orang Arab ni kena dapat macam Omar ni, dia strict. Omar ni tuan-tuan, dia cari orang munafik, dia cari betul-betul. Orang munafik pun tak berani nak panggung kepala, walaupun wilayah dah besar sampai ke Syam, pemerintahan yang hebat Omar, orang tak berani dengan Omar.
Sebab itu Huzaifah, orang Yahudi menyebut, Umar, engkau berada di pintu neraka, depan pintu neraka. Umar tak puas hati. Hei, kenapa engkau cakap aku depan pintu neraka? Orang Yahudi kata, bukan nak bagi tahu dia masuk neraka, nak bagi tahu Umar, dia duduk depan pintu neraka, dia menghalang orang masuk neraka. Hebatnya Umar. Ada benda yang berlaku, dia selesaikan. Subhanallah, hebat Khalifah Umar. Maka Umar Al-Khattab pada zamannya kita jarang dengar perselisihan. Jarang dengar. Abu Bakar tak sempat berlaku perselisihan, nak bayar zakat, tak bayar zakat. Tapi 2 tahun susah kita nak nilai. Waktu itu baru lagi Abu Bakar pun kempen dia banyak kepada tarik balik orang masuk Islam, panggil balik. Ada sebahagian masjid tak dilaungkan azan. Ada dalam sejarah Abu Bakar. Masjid tak dilaungkan azan. Sahabat Nabi semua keluar. Kita duduk kat masjid, tapi kat luar orang sedang murtad. Keluar, panggil balik orang masuk dalam masjid, panggil balik orang masuk Islam. Ada zaman Abu Bakar 2 tahun. Sekejap. Apa yang berlaku zaman Osman bin Affan? Yang ni lah tuan-tuan pernah dengar banyak kali. Betul? Osman ni baik. Kita tak boleh kata Osman ni teruk sebab dia khilafah Ar-Rashidin. Dia kahwin dengan 2 orang anak perempuan Nabi. Kalau Nabi tak suka, Nabi tak bagi kahwin buat menantu. Jadi bila dia kahwin, dia pun baik, dia pun kaya. Bila dia kaya ada isunya. Dia kaya sebab memang dia kaya. Waktu itu ada unsur-unsur, mulalah orang nak kata dekat dia waktu tu. Dia pun selesai, dia nak buat pembukuan Quran, ada tim yang attack dia. Orang kata ijtihad ni tak betul. Ijtihad ni bermaksud macam seolah-olah keputusan dasar negara. Dia buat benda tu. Orang mula komplain macam-macam. Dia pula jenis tak apalah. Baik, orang baik. Osman dia baik, dia pemalu. Nabi sebut nama dia muka merah. Apa berlaku pada zaman Osman? Orang munafik mula panggung kepala. Ringkas cerita lah, panjang cerita ni. Saya sebut habis sampai zaman dia dibunuh. Osman dibunuh ketika sedang baca Quran. Isterinya Nailah dipotong jari. Sejarah darah mercik atas Quran. Kalau tuan-tuan pergi melancong Uzbekistan, tuan-tuan akan nampak ada orang dekat muzium tu, dia tunjuk Quran ini, Quran Osman bin Affan. Dia tunjuk ada darah. Tak tahulah betul tak betul. Semua orang akan claim benda tu. Barang sejarah ni benda yang tak tahu nak susah. Melainkan ada, sekarang ni kena ada sijil dulu. Kalau tidak semua orang pakai claim yang ni barang ni siapa punya ni. Ashabul Kahfi, gua Ashabul Kahfi dalam dunia ni ada berapa? Ada 9. Tuan-tuan pergi Turki, dia kata inilah Ashabul Kahfi. Tuan-tuan pergi Jordan, inilah Ashabul Kahfi. Tuan-tuan pergi Jerusalem, ada yang kata bawah Baitul Maqdis, bawah Qubbatus Sahra, masjid yang gumbung emas tu, yang itulah Ashabul Kahfi punya tempat. Semua pakai klaim. Yang untung siapa? Jaga pintu tu lah, sebab dia ambil tiket. Itu yang orang kata siapa untung ni, sebab ada 9 tempat. Yang mana paling tepat? Tak apalah, semua nak klaim. Tapi bila sebut di Quran, menunjukkan sejarah, start daripada itu tak pernah tersangka oleh kita. Sahabat sesama sahabat. Yang ni dipanggil Asyara Mubasyirin, 10 orang dijamin syurga, tuan-tuan. Dia bukan orang-orang biasa-biasa. Dia bukan AJK duduk basuh pinggan belakang. Ni AJK yang duduk depan ni. Yang buat keputusan, yang bertelingkah ni, bukan yang kata imam muda ke ustaz apa. Tak. Ini kibar sahabat. Dan waktu itu tuan-tuan, ada geng A, ada geng B. Nabi pernah sebut dekat Abdullah bin Amr al-As, sebut kepada anak dia, Abdullah, satu hari nanti ayah kamu berperang, kena ikut ayah kamu. Abdullah ni dia tak mau perang, dia tak suka. Ada orang jenis, orang dah betul gaduh, saya tak mau masuk campur. Ada orang macam tu. Tapi Nabi pesan, ikut. Menjadikan dia pun tak tahu betul ke nak perang. Tengok-tengok perang sungguh. Dia ikut. Ammar bin Yasir, ini sejarah, tuan-tuan, sejarah.
Ammar bin Yasir, Nabi kata dia akan dibunuh oleh orang yang buruk. Dia akan dibunuh oleh orang yang melampau. Sebab itu bila orang bergaduh, tim Ali, tim Muawiyah, orang cari Ammar ni duduk geng mana. Kalau dia duduk dengan ni, dia ikutlah ni. Takut-takut siapa bunuh dia? Orang tu yang buruk. Sampai begitu. Ini dah masuk bab siasat. Tentu kalau baca semua semayang tak? Salam. Sahabat Nabi semayang tak? Tak semayang. Bab fiqah, perselisihan pandangan mereka, bukan bab semayang jemaah. Semayang jemaah sekali. Zaman Nabi tuan-tuan, jangan kata semayang jemaah. Orang buat masjid, yang masjid itu ada unsur mengganggu masjid di depan. Masjid itu diminta dirobohkan. La tattakhidil mu'minin. La tattakhidil masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsalan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl. Wala yahlifunna billah law istata'. Panjang ayat ni. Disebut Nabi kata, jangan kamu, Quran sebut, bukan Nabi kata, kamu jangan memilih masjid dirar. Sejarah Nabi nak pergi perang Tabuk, orang munafik buat satu masjid. Masjid tu nak kacau Masjid Nabawi. Niat dia jahat. Nampak Masjid Nabawi ni okey, elok, cantik, duduk bersatu, masyarakat duduk tak bergaduh. Dia buat satu masjid lagi. Contoh, dia buat, niat dia tak betul. Kita buat sebab mungkin kapasiti ramai, orang jemaah tak boleh masuk, kita kena buat. Saya tengok sini buat jemaah, jemaah tu kan, buat jemaah nampak besar ni. Buat jemaah kita pun buat sebab ramai sangat sembahyang jemaah. Tapi ada orang buat niat dia nak kacau. Akhirnya Nabi balik daripada Tabuk, mereka suruh rasmi masjid. Nabi dapat wahyu, jangan rasmi. Nabi suruh bakar masjid tu. Kalau tuan-tuan pergi Madinah sampai hari ini ada tempat jual kayu api dekat situ. Ada sebab apa guna? Sebab tu kalau tuan-tuan baca sejarah hijrah, baru ni hijrah kan, kita cakap, oh masjid lah tempat pertama Nabi bina. Ya tak? Nabi masuk Madinah, Nabi bina masjid. Nabi pergi Quba, afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi. Masjid apa dia bina? Masjid Quba. Nabi masuk ke Madinah, Nabi bina Masjid Nabawi. Jarang orang baca hadis. Sebelum daripada Nabi bina Masjid Nabawi, ada benda yang Nabi sebut. Itu kita kena baca juga. Apa Nabi sebut? Nabi masuk Madinah, Nabi masuk Madinah, Nabi cakap afshis salam. Afshis salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Tut'imu at'am. Silul arham. Yang mana bergaduh, ikat tali silaturahim balik. Yang mana baru masuk sini, buat makan, buat jamuan makan. Kadang-kadang kita masuk housewarming, buat kenduri, bagus. Bergaduh-bergaduh, belanja orang makan, insya-Allah hati lunak. Betul tak? Kita ada benda yang kita tak puas hati. Sebab itu ada hadis Nabi, siapa yang tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari, Allah tak suka kedua-dua orang itu. Maka orang yang fabada'u bisalam, orang yang mulakan salam, dia salah ke, dia betul ke, dia tak mau tak bertegur siapa 3 hari. Dia tak mau dah, cukuplah. Duduk sebelah rumah tapi tak bertegur siapa. Mai masjid sekali tapi tak bertegur siapa. Dia yang salah, aku betul, patut dia minta maaf. Tapi kita tak nak panjang-panjang. Kita fabada'u bisalam. Bukan kita pergi minta maaf, start dengan Assalamualaikum. Tegur tu ya, Allah turun rahmat untuk orang tu. Benda ni penting. Bila Nabi cakap benda ini, bagi makan, bagi salam, PR yang baik, sebarkan salam. Kemudian Nabi kata ikat tali silaturahim. Baru Nabi beli tanah Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail nak bagi tanah untuk buat masjid. Nabi kata tak apa, aku beli. Baru Nabi buat Masjid Nabawi. Kena faham tak? Apa guna ada masjid tiang cantik-cantik, kipas pun elok, tapi hati kita berpecah belah. Betul? Tujuan masjid untuk apa? Tujuan masjid untuk bergaduh kat luar, masuk dalam masjid setelah. Sebab itu kalau orang cakap dengan saya, boleh tak cakap bab politik dalam masjid? Boleh sebenarnya. Tapi cara topik yang dibincangkan, apa dia benda yang dibincangkan? Boleh.
Hukumnya boleh. Cuma cara apa yang bincang. Kalau pilihan perkataan itu mendatangkan lagi buruk, tak payah cakap. Tak payah cakap. Kalau benda tu boleh memberikan kebaikan untuk umat Islam, silakan. Boleh. Hukum dia boleh. Apa dalilnya? Tadi yang bergaduh dekat Masjid Nabawi itu, tengah pilih siapa jadi khalifah, Abu Bakar ke, Umar ke, Nabi dah wafat, siapa nak ganti ni? Last sekali orang bai'ah dengan Abu Bakar, setuju dengan Abu Bakar. Apa Abu Bakar buat? Esoknya Abu Bakar panggil semua, jom masuk masjid. Nabi Abu Bakar bagi ucapan, ada unsur politik. Akulah tidaklah aku ini orang yang baik. Sekiranya aku melakukan kesilapan, tegurlah aku, Abu Bakar. Tetapi taatlah pada perintah aku, sebab dia adalah pemimpin ketika itu. Ucapan dia ucapan politik, tetapi dia faham orang bergaduh dekat luar masjid, masuk masjid jadi baik. Kita hari ini masalah kita bergaduh dalam masjid, jom settle kat luar, terbalik pula kita. Zaman dulu bergaduh kat luar, panggil masuk masjid, semua okey. Sebab semua faham hamba Allah. Betul? Semua orang masjid. Semua buang pangkat kebijaksanaan dia. Dia rasa dia cerdik pun dia tak tepisan. Dia rasa dia kaya pun tak tepisan. Dia ada pangkat apa tak tepisan. Dia masuk dalam masjid, hatinya damai. Sebab itu ni tempat untuk menyatukan. Tetapi apa yang Nabi sebut sebelum Nabi buat masjid? Ikat tali silaturahim terlebih dahulu. Sebab ada tak masjid yang menjadikan orang porak-peranda? Ada dalam sejarah Islam. Saya sebut benda ni tuan-tuan sebab benda ni kita kena faham. Berlaku ni perselisihan tak dapat nak dielakkan. Ada benda yang tak dapat dielak. Ada benda. Tadi yang Nabi tadi mandi jenazah tadi. Kan Nabi mandi jenazah. Terlajak pula Nabi naik basikal. Nabi mandi jenazah. Nabi 3 hari mandi jenazah. Siapa nak mandi jenazah Nabi? Yang ni pula tengah pilih siapa jadi khalifah. Waktu itu siapa pun tak bergaduh, semua okey. Tapi tak lama kemudian, ini bila dah mula bash bawah, sahabat Nabi semua okey, semua faham. Bash bawah mula keluar perkataan tak baik. Tengok Abu Bakar, Umar, orang tengah duk kalut urus jenazah, ahli keluarga Nabi duk urus jenazah, ni duk berebut jawatan. Dah ada mula. Nampak? Sebab tu tuan-tuan, yang jahat ni kadang sikit ya. Yang jahat ni seorang dua orang ya. Tapi dalam masjid ni semua orang okey-okey. Tapi seorang dua orang ini bila tak didiamkan, dia menjadikan habis semua orang. Dia dah mula dah. Tengok tu. Tengok Ali ni duk urus jenazah Nabi, yang lain semua duk berebut jawatan. Padahal Abu Bakar kena take over jawatan dengan cepat. Kalau tidak bahaya. Negara tak ada pemimpin bahaya. Kena cepat. Ada sebab isytihat. Tuan-tuan tengok sampai zaman Ali bin Abi Thalib apa berlaku. Perang tak pernah terfikir oleh kita. Nama perang Jamal, perang Siffin, tak pernah kita fikir. Sahabat Nabi tak pernah. Ada yang duduk dengan tim Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada yang duduk dengan tim Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang duduk dengan tim Ali. Semua ini semua dijamin syurga tuan-tuan. Tapi Nabi nak bagi tahu, sejarah nak bagi tahu, kita ni tuan-tuan ada benda yang kadang-kadang ada benda yang selisih. Ada tak yang tak ambil tahu? Hampa nak gaduh-gaduh, hampa nak geng A ke geng B ke, aku jaga kambing kat rumah. Ada tak? Ada tak? Haji, ada haji. Haji aku ada. Ada. Kita kata, apalah orang tengah berjuang, mana betul, mana salah. Engkau duduk seorang-seorang dekat rumah jaga kambing. Tuan-tuan jangan cakap macam tu. Ada tak kebaikan orang yang seorang-seorang tak berjuang? Ada. Ada juga. Ini sebab bab fitnah. Okey. Tuan-tuan jangan faham bab benda tak fitnah. Benda nak menyatukan umat Islam pada kebaikan, tak payahlah kita seorang-seorang, kita sekalilah. Sekalilah. Tapi boleh berlaku tak? Boleh berlaku.
Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas bukan orang kecil-kecil anak, tuan-tuan. Bukan kecil-kecil anak. Anak dia mai jumpa dia, ayahku, orang tengah duk berselisih nak geng Ali ke, nak geng Zubair, nak geng Talhah bin Ubaidillah, nak geng Ammar bin Yasir. Engkau duk belah kambing. Ada tak geng tu? Maka dia pun memilih untuk berdiam diri, tuan-tuan. Dan mungkin ada sebahagian part, mungkin kita kena tarik handbrake macam Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada sahabat Nabi, ada dapat yang dia rasa macam ada pening kepala aku, pening kepala dah. Yang ni kata macam ni, yang ni kata macam ni. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, aku pernah mendengar Nabi menyebut beberapa hadis. Dia sebut tentang Nabi suka orang yang ghani, orang yang kaya, dan orang yang khafi, orang yang pemalu, relax, diam, tak mau kacau apa. Dan dia pernah mendengar hadis Nabi pernah menyebut, sekiranya berlaku fitnah, maka jangan kamu pacakkan pedang kamu. Pedang itu ditanamkan di dalam pasir. Kenapa? Sebab sampai bab yang tak boleh nampak titik pertemuan. Bukan nak bergaduh orang, tuan-tuan. Tak. Tapi ada bab yang membuatkan ada benda yang sukar untuk disatukan. Maka benda itu kita faham. Bila kita faham benda ni, khilaf ummatir rahmah. Sebahagian kata itu bukan hadis. Orang kata khilaf umat itu satu rahmat. Sebahagian kata bukan hadis. Umar Abdul Aziz bila dia jadi khalifah, dia kata alhamdulillah, aku syukur dengan sahabat Nabi berselisih faham. Sebab bila dia selisih faham, maka aku duduk pada zaman aku, senang aku nak jadi Perdana Menteri untuk buat keputusan. Aku boleh nampak ada keputusan A, keputusan B. Aku tengok sesuai dengan zaman aku yang B, aku ambil yang B. Zaman aku sesuai yang A, aku ambil yang A. Sebab dua-dua orang ini, dua-dua kelompok yang benar. Subhanallah. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Maka kita boleh ambil dalam beberapa ayat Quran. Sebagai contoh, pernah disebut wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Allah menyebut dalam satu ayat Quran. Yang menyebut, ulama tafsir menyebut, ada orang, tuan-tuan, Allah jadikan mereka itu akan duduk ala susururin mutaqabilin. Allah cabut kedengkian, Allah cabut kebencian, dan Allah pertemukan mereka dalam syurga duduk bertentangan. Ulama tafsir sebut apa ayat ini? Ulama tafsir kata ini antara perselisihan dua kelompok yang ikhlas. Kita kata kita ikhlas, jangan kita anggap kita seorang ikhlas. Boleh jadi orang sana pun ikhlas. Boleh jadi. Jadi Quran kata boleh jadi akhirnya Allah akan satukan dua ini. Mereka ini duduk betul-betul, duduk depan-depan. Dan hilanglah rasa cemburu, marah, benci. Akhirnya duduk dalam syurga. Sebab dua-dua ikhlas. Ada bab yang tak mungkin disatukan. Saya sebut dulu benda yang tak mungkin disatukan, supaya kita boleh faham. Kalau berlaku, kita boleh cool down sikit. Cool down. Itu ya. Cuma dalam bab yang kita sepakat, benda yang ada kebaikan untuk agama, benda yang boleh disepakati, kita sepakatilah. Duduklah bersama-sama. Benda yang berselisihan, maka perlulah kita toleransi, bincang. Jangan elok. Sebab itulah kita kena faham, tuan-tuan, wa idza qasama fajara. Ada orang yang bila bergaduh dia berlebih-lebihan. Kita relax ya. Kita tahu hari ni mungkin keputusan dia, ijtihad dia macam ni. Jangan main minggu depan keputusan lain. Betul tak? Tuan-tuan tengok dalam suasana politik, hari ni boleh gabung, sagi besok tak gabung, sagi besok dengan ni. Macam-macam boleh berlaku. Sebab dia ijtihad, kebijaksanaan ketua. Kebijaksanaan ketua. Ketua boleh melihat. Itu nama ijtihad. Nas tak boleh tolak. Quran sunnah tak boleh tolak. Ijtihad boleh diperselisihkan. Boleh, masih boleh. Dalam kaedah Islam masih lagi boleh. Cumanya jangan sampai kita ini duduk bersama-sama orang yang membenci dengan agama kita, orang yang bermusuh dengan kita, tolak tu.
Duduk bersama dengan orang yang memberikan kebaikan untuk kita. Cuma saya beritahu hari ini, saya kena sebut juga, walaupun kita sebut nikmat penyatuan, kita kena sebut juga ada juga episod-episod yang mungkin part-part yang kita tak mungkin sama, sebab akal kita tidak sama, mustahil sama, tuan-tuan. Dalam surau pun tak sama, betul tak? Orang Kedah, orang Kelantan tak sama fikir. Orang Johor tak sama. Allah jadi alwan mutaghayyir, kulit lain, buah-buahan semua lain, harum manis Perlis lain, harum manis KL lain. Tak jadi harum manis. Takkan sama. Tapi yang perlu kita belajar adalah macam mana keberbalaian pandangan untuk kita ini toleransi dengan baik. Yang tu yang kita keping. Sebab tu tuan-tuan kalau duduk universiti, tuan-tuan dalam kelas universiti bab fiqah. Fiqah pun ada bersih tak kan, kata politik, ada khilaf kan. Ada yang kata A, yang ni kata tahlil, yang ni kata bid'ah, yang ni kata macam-macam. Tapi kalau tuan-tuan duduk kat universiti, contohlah tuan-tuan masuk kelas master, tuan-tuan dengar kita tengah ceramah, ustaz pensyarah tengah cakap. Dalam kelas tu ada orang Arab, ada orang Indonesia. Bila dia buka kelas, buka perbincangan, orang Arab tuan-tuan, dia start bergaduh. Dia pensyarah kita, dia start Allahumma dalal, anda sesat. Dia cakap tak pensyarah, dia selamba Arab punya style. Aku kata A, dia ni kata B. No, ya ni gaduh dalam kelas. Guru. Habis kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minum sekali. Sebab apa? Berselisih di sini tak bawa turun ke sini. Yang tu sebenarnya sebab kita nampak macam susah. Zaman Nabi pun dah berselisih, zaman sekarang saya rasa macam susah. Cumanya cool down. Tapi kita kata aku memilih begini, hujah aku begini. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan hujah kamu kalau kamu benar. Itu cara kaedah Islam. Kalau kamu benar, kita bawa hujah. Tak apa, kita debate. Cumanya takkan ada penyatuan biasanya. Cuma kalau ada persatuan yang dalam keadaan semua membawa kebaikan, kita duduklah baik-baik insya-Allah bersama-sama dengan orang yang membawa kebaikan, penyatuan untuk umat insya-Allah. Kita ambil ini untuk persediaan kita. Kita orang masjid, kita nak bagi tahu kat orang luar. Kita apa? Kita setuju tak bang? Sebab tu orang besar, cendekiawan besar, pemimpin besar, dia orang boleh duduk sekali sebab jiwa dia besar. Dia bergaduh, dia boleh minum sekali. Sebab dia tahu ada benda yang boleh satu, ada benda yang tak boleh satu. Tapi dia jiwa besar. Jadi kita kena ada jiwa yang besar. Yang penting jangan sampai porak-peranda sehingga hancur. Tuan-tuan tahu tak apa krisis yang berlaku dengan saya sebut sahabat Nabi begitu begini sampai hari ini tak boleh selesai. Syiah Khawarij sampai hari ini tak boleh selesai. Itu nampak simple. Syiah dengan Sunni yang bergaduh sampai hari ini, itu benda kecil tu. Siapa jaga Nabi, siapa jaga ni, kecil je. Dulu tak bergaduh pun. Tapi sebab duk cucuk sampai hari ini tak settle. Duk bagi settle macam-macam ni, bawa jumpa duduk sekali, gaduh juga. Bukan kata sekarang orang menyatukan Sunni dan Syiah, daripada dulu orang cuba sampai hari ni tak selesai-selesai. Sebab ada sentimen yang dimain-mainkan. Sentimen contohnya nak bagi rasa marah lagi, Ashura masih lagi basahkan badan dengan darah. Oh, yang bunuh Husain ni adik-beradik keturunan Yazid. Sentimen bagi rasa benci, bagi rasa marah lagi, akhirnya tak selesai sampai ke sudah. Jadi kita tak nak macam tu. Nampak kecil tapi boleh berlaku besar. Jangan kata dalam rumah pun. Rumah mak ada, okey, mak meninggal, Allah pening bala. Kena jadi macam Hasan lah. Hasan cucu Nabi, dia ni tukang pelerai. Nanti kalau baca sejarah, tukang pelerai. Ali nak pergi ke, nanti kena faham kes zaman Siffin. Osman kena bunuh, orang minta siapa pembunuh Osman. Ali dia tak boleh cari pembunuh Osman. Kalau dia cari, ramai yang bunuh Osman. Kalau dia pergi tangkap semua pembunuh Osman, kerajaan Islam jatuh. Sebab dia orang akan attack dia, bahaya, negara dalam bahaya. Yang duduk dekat Madinah, Talha, Zubair,
Aisyah, mereka menegakkan hukum Islam. Qisas, kena qisas. Tangkap pembunuh Osman, tangkap. Mana boleh bunuh Perdana Menteri, tangkap. Ali kata tak boleh. Orang-orang cucuk pula, tah orang duk main tah ni. Entah-entah Ali pun ada apa, join dengan geng-geng konspirasi nak bunuh Osman. Duk main. Ali panggil, Aisyah panggil, Ali datang jumpa kami. Mai kat jumpa kami. Aisyah bawa tentera, minta cerita yang betul. Ali nak pergi. Anak dia Hasan, ini sejarah. Anak kata, ayahku jangan pergi ayah. Tak ada kebaikan kalau engkau pergi. Ali kata kena pergi sebab tentera nak serang negara Islam. Anak tak. Dia pun nak minta penjelasan. Okey, aku nak pergi deal dengan diorang sekejap. Tapi bawa tentera juga. Nak pergi deal, bagi penjelasan bawa tentera. Anak kata jangan. Pergi apa berlaku? Tentera yang ni ada munafik, tentera ni pun ada munafik. Yang ni serang kemah yang ni, yang ni serang kemah ni. Anak dah bagi tahu jangan. Itu sederhana. Muhammad Ali bin Hanafiyah yang bagi nasihat kepada Husain, engkau jangan pergi Iraq. Jangan pergi. Sebab orang Iraq kata, kalau orang semua tak mau dengan kau, Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, geng sana, mai kami support kau. Hamai join dengan kami. Macam itulah. Hamai join dengan kami akan lantik engkau jadi ketua. Mai kat kami, orang Iraq. Ini sejarah. Ali, orang ahli, cucu Nabi. Boleh tak dia buat kesilapan dalam ijtihad? Boleh. Apa yang dia buat kesilapan? Orang nasihat dia jangan pergi. Dia pergi tak? Dia pergi. Inilah salah dalam ijtihad. Dia pergi. Apa yang berlaku? Orang Iraq yang terkenal dengan pembohongan, dia mati di Karbala. Ini sejarah. Jadi ada benda yang kadang-kadang hebat dalam solat, hebat dalam agama, kadang-kadang ada ketikanya dia tersilap benda yang dimaafkan. Dan Allah sebut, kami akan kumpulkan orang-orang yang baik-baik ini, yang saleh-saleh ini, yang ikhlas ini. Mereka duduk dalam syurga, duduk bertentangan. Mereka ni semua nak buat kebaikan, tapi mungkin pandangan mereka berbeza. Duduk dalam syurga depan-depan. Cabut kebencian, boleh jadi. Yang tak jadinya, yang duduk dalam neraka, orang munafik, orang yang duduk dengki, orang yang duduk gaduh dengan orang. Takut yang tu. Lepas tu kita kena jadi orang yang jiwa besar, insya-Allah. Insya-Allah kalau kita faham konsep ni, maka kita pun akan duduk seronok. Kita akan faham, ada yang kata A, ada yang kata B. Tak apa. Kan? Tapi benda baik, cuba duduk sekali. Sebab nikmatnya duduk sekali ni, satu penyatuan menjadikan Madinah satu bumi yang sangat kuat. Kerajaan Islam sangat kuat waktu di Madinah. Dan baca macam mana sejarah Andalus, Tariq bin Ziyad, Musa ibn Nusair dengan Tarifah yang masuk, dengan Tarif bin Malik yang masuk ke Andalus. Salah satunya kerana caca marbanya kerajaan Rodrik, yang mana Rodrik dengan geng-geng dia, mereka Kristian, orang Kristian sendiri minta orang Islam masuk, selamatkan kami daripada pemerintah kami. Pemerintah kami jahat. Orang Islam masuk membebaskan mereka daripada kezaliman. Bukan nak pergi serang ambil harta mereka. Dah, kita masuk membebaskan mereka daripada kezaliman. Ini sejarah. Tapi dengan gabungan yang sangat hebat. Musa ibn Nusair, Tariq bin Ziyad, kesatuan umat Islam waktu itu masuk melalui jalan yang namanya Gibraltar pada hari ini. Jabal Tariq jadi Gibraltar. Masuk sampai ke Malaga, sampai ke Sevilla. Subhanallah. Mula nak masuk belah Cordova, Granada saja, tapi sampai ke Seville. Nasib baik tak sampai ke Madrid. Madrid tu Real Madrid tu lah. Tapi kekuatan apabila disatukan, itulah yang kita harapkan. Semoga kita semua mendapat kekuatan dengan kesatuan hati kita. Tetapi sekiranya berlaku perselisihan, maka kita lebih tenang, kita lebih faham. Ada benda yang namanya ijtihad yang berlaku kekhilafan di kalangan kita. Allahu a'lam bissawab. Saya rasa cukup setakat tu. Tuan-tuan pun tak tanya apa dah, boleh saya pun lari.
InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Kita harapkan apa yang berlaku dekat tempat kita, rumah kita ini sesuatu yang mendapatkan keberkatan, dan Allah jadikan kita ini di kalangan minal mukhlisin. Hati kita ikhlas mencari kebaikan dunia dan akhirat. Allah pilih kita di kalangan orang-orang saleh, dan kita akan dibangkitkan nanti tuan-tuan bersama dengan orang saleh. Itu je, minta Allah bangkit. Sebab kita mati nanti tuan-tuan, dia ada geng. Jumpa Allah walaqad ji'tumuna furada. Jumpa Allah seorang-seorang. Jumpa Allah seorang-seorang. Allah kata kama khalaqnakum awwala marrah. Seperti kamu lahir seorang-seorang, jumpa seorang-seorang. Tapi kalau tuan-tuan baca ayat Quran, banyak sebut tentang kelompok dan geng. Ni nak geng mana? Ada banyak Quran sebut ashabul yamin, ashabul shimal, kelompok kanan, kelompok kiri. Ada yang disebut dalam Quran fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum, geng muka gelap, geng muka putih berseri-seri, seolah-olah orang yang dikenali fi wujuhihim min athari sujud. Orang geng masjid ke bukan geng masjid? Itu dalam Quran banyak sebut benda tu. Orang geng baik ke orang geng jahat, semua orang akan bangkit bersama dengan kelompoknya. Ada yang hisabnya munaqasyah, ada yang hisabnya yasirah. Geng yang hisabnya senang, ada yang geng yang hisabnya susah. Quran sebut seolah-olah kita akan dibangkitkan bersama kelompok mana yang kita berada di dunia. Siapa yang duduk bersama dengan kelompok yang baik-baik, tuan-tuan datang ke masjid, tuan-tuan duduk dengan orang masjid, insya-Allah. Kalau tuan-tuan dengan geng tikam nombor ekor, tikam nombor ekor. Jadi kita ikutlah geng mana kita nak duduk. InsyaAllah semoga Allah merahmati kita. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Hakikatnya dua-dua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau pandang dunia tu, selera untuk hidup lama kat dunia tu tak ada, serabut sajalah. Hidup lama lagi serabut. Maka barang siapa mendakwah dia cinta kepada Allah tapi disibuk dengan kekayaan, bangunan, kehebatan dunia, maka bohong. Sebab apa bohong? Kerana Allah membenci dunia. Kalau kamu mencintai Allah, apa yang dibenci oleh Allah pun kamu akan benci nanti.